Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 8 April 2021. Dan 5 hari lagi kita akan menyambut bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi ayuh sama-sama kita sebarkan berita, hanya berita yang benar dengan mengikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Manakala bagaimana untuk memastikan berita yang kita terima benar ataupun tidak? Mudah saja anda boleh salurkan berita yang anda terima ke portal sebenarnya.my. Ayuh kita mulakan perkongsian pada hari ini mengenai berita viral di perkongsian portal sebenarnya.my. Dakwaan anggota polis meninggal dunia selepas menerima vaksin kedua di Hospital Grid Perak adalah tidak benar. Ini kenyataan untuk makluman anda semasa menerima vaksin Comirnaty dos pertama pada 13 Mac 2021, pesakit tidak mengadu sebarang gejala. Begitu juga selepas menerima vaksin dos kedua pada pagi 3 April 2021 dan tiada bergejala selepas 30 minit pemerhatian. Pegawai polis tersebut mengadu sakit pada waktu tengah hari dan telah diberi rawatan awal di Hospital Grid. Seterusnya dipindahkan ke unit rawatan jantung Hospital Taiping dan pesakit mengalami sakit jantung dan keadaan pesakit sekarang adalah stabil. Tidak ada perkataan meninggal dunia. Jangan sebarkan berita yang tidak sahih. Dan seterusnya perkongsian daripada Majlis Keselamatan Negara iaitu pemantauan berkala SOP COVID-19 oleh skuad khas MKN Pulau Pinang. Gambar perkongsian adalah pemantauan berkala SOP COVID-19. Ini maklumat anda, skuad khas COVID-19 MKN Pulau Pinang terus giat menjalankan pemantauan ke atas premis-premis perniagaan di 5 buah daerah di negeri dan menerusi pemantauan ini, pemilik premis dan pelanggan diberi nasihat dan peringatan untuk sentiasa mematuhi SOP bagi memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Selain itu, turut diedarkan poster-poster informasi mengenai norma baharu COVID-19 dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Beralih pula kepada kenyataan media yang ingin dimaklumkan mengenai aplikasi MySejahtera sebagai pusat sehenti untuk rakyat Malaysia. Untuk maklumat anda, penularan wabak COVID-19 mendorong kepada untuk mengadaptasi kaedah digital dalam perkhidmatan kesihatan. Selain perkhidmatan kesihatan, aplikasi MySejahtera yang kini telah digunakan oleh hampir 25 juta rakyat Malaysia mampu diperluaskan penggunaannya untuk meliputi sektor-sektor lain seperti e-dagang, pendidikan dan kita dapat fokus di sini perkhidmatan perhantaran dan berfungsi sebagai sebuah pusat sehenti one-stop center atau super app yang menyediakan pelbagai perkhidmatan dalam satu platform untuk semua rakyat Malaysia. Dengan ini, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM akan meneruskan usaha membangunkan bukan saja infrastruktur telekomunikasi tetapi juga melipat gandakan penggunaan teknologi digital bagi merealisasikan aspirasi My Digital. Perkongsian Kementerian Kesihatan Malaysia pula mengenai 64 kluster aktif melaporkan kes baharu iaitu daripada 354 kluster dalam pantauan dan kluster Sungai Kawi antara penyumbang kepada pertambahan kes di wilayah Sarawak. Ayuh kita saksikan perkongsian pada 7 April iaitu pada hari semalam. Kita dapat saksikan 3 teratas iaitu kluster Sungai Kawi, kes baharu 119, manakala kes kluster Jalan Padang Bengkali, kes baharu 20 dan juga penjara Jalan Harapan. Ketiga tertinggi iaitu dengan 19 kes baharu. Ini pula perkongsian yang seterusnya. Masih lagi, Kementerian Kesihatan Malaysia berkongsi mengenai 4 kematian warga negara akibat jangkitan COVID-19 yang melibatkan warga emas dengan komorbiditi dilaporkan menjadikan jumlah kematian COVID-19 di Malaysia adalah 1,304. Ayuh kita ikuti kesnya, kes kematian 131 iaitu berumur 61 tahun di Hospital Sibu, manakala kes kematian 1,302 di Hospital Sungai Buloh, kes kematian 1,303 di Hospital Sibu juga dan juga kes 1,304 adalah di Hospital Kota Tinggi. Kami di RTM dan juga
Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengucapkan salam takziah kepada keluarga yang terlibat. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia lagi masih memberikan maklumat mengenai senarai mukim merah di Malaysia mengikut pergerakan 14 hari bermula 25 Mac 2021 sehingga 7 April 2021. Kita dapat saksikan dalam carta ini Johor, Perak, Melaka merekodkan pertambahan daerah merah manakala Pahang dan Kedah merekodkan pengurangan daerah merah. Beralih pula 10 kluster baharu dilaporkan melibatkan 6 kluster tempat kerja, 2 kluster dalam komuniti, 1 kluster import dan 1 kluster pusat tahanan. Ya, antara kluster-klusternya, kluster yang pertama adalah kluster Jalan Simpang Balak, Selangor. Kluster kedua, kluster Jalan Kereta Api Selangor. Kluster ketiga, Jalan Padang Bengali, Pulau Pinang. Kluster keempat, Sungai Keluang 4, Pulau Pinang. Kluster kelima, Persiaran Indah Pura Utama. Kluster keenam, Jalan Persiaran Puteri, Johor. Kluster ketujuh, Highline Johor. Kluster ke-8, Tembok Choh 2, Johor. Kluster ke-9, Sungai Kawi, Sarawak. Manakala kluster yang ke-10 adalah kluster Jalan Bangunan Kerajaan, Sarawak. 10 kluster. Kita beralih kepada 10 kluster tamat dilaporkan menjadikan jumlah kluster tamat 1077. Ini antara klusternya. Kluster yang pertama adalah kluster Pona iaitu di Johor Bahru. 8 kes, semua bukan warga negara, tiada kes kematian. Dan seterusnya kluster Jalan Lok Yu iaitu kluster Wilayah Persatuan Kuala Lumpur Ceras. Dan kluster seterusnya adalah kluster Jalan Maju 1 yang berada di kawasan Johor Bahru. Terus kluster Jalan Limau Manis, kluster Tapak Bina Jalan MP, dan anda boleh dapatkan maklumat ini hanya di Kementerian Kesihatan Malaysia rasmi. Dan ini pula PKPD untuk maklumat anda, perkongsian daripada Majlis Keselamatan Negara mengenai PKPD penjara Seri Aman dan kuartus kaki tangan Seri Aman Sarawak bermula 8 April sehingga 21 April 2021. PKPD di kawasan Kampung Serpan Laut, Asajaya, bahagian Samarahan, Sarawak berkuat kuasa pada 8 April hingga 21 April. PKPD Kampung Batu Gong, Siburan, Serian, Sarawak dilanjutkan sehingga 23 April 2021. Manakala ditamatkan pula PKPD Kampung Lebak Moyoh, Kota Belud, Sabah. PKPD Kampung Siasai Tamu, Kota Belud, Sabah ditamatkan juga pada 8 April. Pada hari ini juga ditamatkan PKPD Kampung Cupak, Siburan, Serian, Sarawak juga ditamatkan. Baik, bersempena dengan 75 tahun RTM, kami sediakan pelbagai kuis yang boleh anda sertai. Kalau dahulu anda perlukan pen dan kertas, kini sediakan telefon pintar anda untuk mengambil gambar soalan yang akan kami sajikan kepada anda sebentar saja lagi. Pengurusan kontak rapat di rumah. Pertama, kontak rapat perlu dikuarantin selama 10 hari dari tarikh terakhir pendedahan kepada kes positif. Kedua, kontak rapat hendaklah melakukan pemantauan kesihatan kendiri dalam tempoh tersebut. Ketiga, kontak rapat akan dihubungi untuk tujuan penilaian kesihatan dan pemberian perintah pengawasan dan pemerhatian mengikut pengaturan PKD masing-masing. Keempat, kontak rapat yang bergejala akan diberi keutamaan untuk ujian pengesanan COVID-19. Sepanjang April, Isnin hingga Jumaat, jangan lepaskan peluang memenangi pelbagai hadiah sempena kuis sambutan 75 tahun RTM. 3 pemenang akan dipilih setiap hari.
Soalan-soalan akan dikemukakan melalui program Selamat Pagi Malaysia, Bis Malaysia, Pastikan Sahih atau program Bicara Wara. Syarat penyertaan, jawapan kuis perlu dikemukakan melalui laman Facebook Selamat Pagi Malaysia di alamat facebook.com/selamatpagimalaysia_RTM. Sila nyatakan jawapan kuis, nama anda, nombor kad pengenalan dan nombor telefon anda. Bagaimana untuk memastikan diri kita tidak dikompaun? Sudah semestinya kita harus patuhi SOP yang telah ditetapkan. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya, OKU diminta daftar melalui JKM. Golongan orang kurang upaya OKU diminta mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM supaya mereka boleh diberi keutamaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan Fasa 2. Terdapat kira-kira 4.7 juta OKU di negara ini, namun hanya 590,000 sahaja yang berdaftar dengan JKM. Melihat situasi ini, Datuk Ras Adiba menyeru masyarakat supaya membantu orang kelainan upaya ini untuk mendaftar dalam program imunisasi. Ayuh sama-sama kita membantu demi kemaslahatan kita bersama. Kedah perluas kempen mendaftar vaksin. Kempen mendaftar suntikan vaksin COVID-19 akan digerakkan secara meluas khususnya di kawasan-kawasan kampung di Kedah. Pihak berkaitan termasuk Pusat Kesihatan Daerah perlu melipat gandakan usaha bagi menggalakkan orang ramai mendaftar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Kena ambil vaksin ni walaupun dia sukarela. Siapa yang nak pergi luar negeri esok tak cucuk, tak boleh pergi ya. Nak pergi Mekah ke nak pergi mana. Kita mungkin menjadi membawa risiko lah kepada orang lain pula. Kita tak mau vaksin, orang lain mau vaksin lah. Kita ialah jadi pembawa. Harap dapat rakyat Kedah dapat mendaftar beramai-ramai lah untuk mengambil vaksin. Perkongsian seterusnya di Negeri Sembilan. Japin Negeri Sembilan terbuka bekerjasama. Jabatan Penerangan Japin Negeri Sembilan terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ini kerana kerjasama itu sangat diperlukan dalam usaha memastikan tiada golongan tercicir. Pihak Japin kini giat melaksanakan kempen pendaftaran vaksinasi melalui program turun padang terutama di kawasan pedalaman. Dalam pada itu, seramai 29 kaki tangan Japin Negeri Sembilan tersenarai sebagai penerima vaksin bagi fasa pertama di bawah peruntukan Jawatan Kuasa Bencana Daerah. Vaksinasi dimulakan pada pertengahan Mac lalu secara berperingkat dan dijangka selesai menjelang Mei ini. Penelitian dan kajian rapi sentiasa dilakukan. Penasihat Pertubuhan Mesra Pengguna Malaysia, Datuk Seri Chen So Chi menasihatkan orang ramai supaya tidak gusar dan takut untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan kabar angin berkaitan suntikan itu dan ujarnya lagi kerajaan sentiasa melakukan penelitian dan kajian rapi berhubung vaksin COVID-19 yang digunakan di negara ini. PDRM pertingkat sekatan jalan raya menjelang Ramadan. Polis Diraja Malaysia PDRM akan mempertingkatkan sekatan jalan raya SJR di sempadan negeri dan lorong-lorong tikus menjelang Ramadan ini. Ia bagi menghalang orang ramai mengambil kesempatan untuk menyambut Ramadan di kampung. Tak payah duduk balik supaya kita boleh raya. Kalau kita nak balik sekarang, mungkin kita tak dapat raya. Jadi biar kita kontrol kita punya momen lah. Kata dah biasa buka puasa di kampung kan. Stop it. Kita tunggu raya kita boleh balik. Lagi bagus. Jadi kita akan perketatkan lah yang di SDR yang di rentas negeri ni. Walaupun ada yang antara border pun kita perketat juga. Jelajah Ramadan RTM 2021. Jelajah Ramadan RTM 2021 yang bermula hari ini sehingga 9 Mei bakal menyantuni golongan kurang mampu serta petugas barisan hadapan negara. Selangor menjadi lokasi pertama jelajah berkenaan diikuti 23 lokasi lain di seluruh negara.
Okay, disebabkan kita masih di dalam pandemik COVID-19, kita tidak akan menjelajah seperti biasa. Cumanya kita mulakan penjelajahan itu di Selangor sebab kita masih boleh merentas di Selangor. Cumanya di setiap negeri akan melaksanakan program masing-masing seperti yang dilaksanakan di HQ lah. Sebab keadaan tu tidak mengizinkan. Cuma kita masih bersemangat untuk melaksanakannya tapi dengan mematuhi norma baru. TVET bukan pengajian kelas kedua. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET bukan pengajian kelas kedua untuk mereka yang tercicir atau kurang cemerlang. TVET berupaya menyumbang tenaga kerja baharu berkemahiran tinggi dalam bidang-bidang baharu yang penting kepada pembangunan dan kemajuan negara. TVET bukanlah pengajian kelas kedua untuk mereka yang tercicir ataupun kurang cemerlang. Bahkan institusi TVET negara sama ada awam atau swasta adalah antara yang terbaik di dunia. Seperti di negara-negara maju, peluang kerjaya berasaskan kemahiran yang ditawarkan melalui pengajian TVET mampu menjanjikan pendapatan yang lumayan. Bekas kaki tangan imigresen disyaki dalang pemalsuan pas lawatan. Bekas kaki tangan Jabatan Imigresen antara individu disyaki menjadi dalang kepada sindiket pemalsuan pas lawatan kerja sementara PLKS dan menggodam sistem pangkalan data imigresen. Berkata sindiket tersebut juga mampu mencetak PLKS di luar pejabat imigresen. Sama-sama kita ikuti penjelasan lanjut. Mereka ni bila menggodam ada menggunakan bentuk router, ada juga dia hack ID sistem pegawai immigration. Mereka dapat mencetak PLKS ni di luar daripada Jabatan Immigration. SPRM tahan pengurus syarikat tuntutan palsu. Pengurus syarikat dan seorang penjawat awam ditahan kerana disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu berkaitan projek penyelenggaraan bot klinik bergerak satu Malaysia di Kinabatangan membabitkan nilai RM336,000 pada 2019. Kedua-dua lelaki itu ditahan ketika hadir bagi membantu siasatan kes di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sandakan dan kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Dua masjid dipilih pusat transit mangsa. Dua masjid dipilih untuk projek rintis program Masjid Santuni Masyarakat yang menjadikan masjid sebagai pusat transit mangsa keganasan rumah tangga. Kementerian itu menerusi Jabatan Pembangunan Wanita dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan telah melaksanakan projek rintis berkenaan di Masjid Al-Ghufran di Taman Tun Dr. Ismail dan Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dalam projek ini, masjid akan menerima dan memberi perlindungan kepada mangsa keganasan rumah tangga dengan menyediakan bilik asrama yang sedia ada di masjid. Hishamuddin cadang 3 sektor utama pelaburan. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein membentangkan 3 bidang utama kepada pertubuhan kerjasama ekonomi kumpulan 8 negara membangun iaitu D8 yang mesti dilabur untuk belia bagi memastikan kemajuan golongan ini pasca COVID-19. Beliau berkata 3 bidang itu adalah memperkasa pendidikan dalam talian, meningkatkan inovasi dagangan digital serta menggalakkan perjalanan rentas sempadan yang selamat. Gua Mat Sorat tiada dalam senarai lokasi pengambaran. Gua Mat Sorat di Perak tidak disenaraikan sebagai lokasi pengambaran sebuah drama yang menjadi isu ekoran dakwaan berlaku kerosakan dalam gua berkenaan. Kata Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS, FINAS telah menjalankan siasatan terhadap lesen surat perakuan pengambaran SPP dan mendapati senarai tempat dan aktiviti pengambaran syarikat produksi terbabit tidak melibatkan Gua Mat Sorat. Dapatkan maklumat ataupun berita-berita yang benar untuk memastikan sama ada berita anda terima di media sosial ataupun di telefon pintar anda dengan berharapkan pergi kepada portal sebenarnya.my.
2 anggota URB dinaikkan pangkat. 2 anggota unit rondaan bermotosikal URB yang berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah bernilai RM18.43 juta pada Februari lepas di Juru dinaikkan pangkat secara khas ke jawatan sarjan. Simon Pasang Anak Kana 33 dan Muhammad Syahilmi Syahadan 30 sebelum ini berpangkat korporal serta bertugas di URB Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah SPT. Kenaikan pangkat itu bukan sahaja pembakar semangat kepada mereka, malah anggota lain juga turut sama akan terus berkhidmat dan memberikan perkhidmatan terbaik dan berintegriti. Suami isteri mengaku tidak bersalah. Apa pula ceritanya? Seorang buruh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 5 pertuduhan mencabul dan mendera 4 kanak-kanak di sebuah pusat kebajikan tempat isterinya bekerja antara April 2019 hingga Mac lepas. Mengikut pertuduhan pertama hingga keempat, dia didakwa melakukan kesalahan dengan maksud seksual menyentuh 3 kanak-kanak perempuan berusia 9 hingga 13 tahun di pusat kebajikan tersebut pada waktu yang berbeza. Mahkamah menetapkan tiada jaminan ditawarkan kepada Muhammad Hamdan manakala Nur Adilah dibenarkan ikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin serta perlu melapor diri di Balai Polis berdekatan setiap bulan. Hakim menetapkan 10 Mei depan sebagai tarikh sebut semula kes bagi kedua-dua tertuduh. Penduduk resah dinding rumah reput. Setiap kali hujan, penduduk di 1,200 unit perumahan awam PA Lok Yu dan Hang Tuah dihimpit kebimbangan berikutan keadaan dinding kayu rumah mereka yang telah uzur dan reput di Mamah Anak-Anai. Lebih menggusarkan apabila berlaku ribut dan angin kencang. Pada Disember tahun lepas, Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa mengumumkan kementerian itu akan melaksanakan program pembaharuan bandar di semua rumah pangsa yang mencecah usia 40 tahun, termasuk rumah pangsa persendirian dibangunkan pemaju swasta. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Ingat, sebentar saja lagi kami akan kongsikan kuis yang perlu anda sertai bersempena dengan Hari RTM 75. Bilakah darurat COVID-19 2021? Sama-sama kita cari jawapannya. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya, hebahan yang kami war-warkan. Jangan lupa untuk saksikan malam ini kita ada bicara DR bersama dengan tetamu dan tajuknya pada malam ini adalah vaksinasi golongan berisiko, apa yang perlu diketahui. Bersama Dr. Nur Filzatun Borhan, pakar perubatan kesihatan awam, pegawai kesihatan keluarga daerah Pejabat Kesihatan Putrajaya, bersama Dr. Rozita Abdul Rahman, iaitu pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga cawangan kesihatan keluarga. Pada malam ini saksikan bicara DR pada pukul 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 123. Juga anda boleh saksikan dengan cara muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Seterusnya, Malaysia Government Call Center perkongsian permohonan dan semakan status permohonan geran khas prihatin GKP 3.0. Permohonan dan semakan status anda boleh layari laman sesawang gkp.hasil.gov.my. Dan seterusnya lagi kita ada perkongsian bersempena dengan Hari RTM untuk mendapatkan lagi pertandingan-pertandingan lain yang bernilai lebih RM30,000. Anda boleh layari laman sesawang www.rtm.gov.my. Pelbagai acara kami sediakan.
Baik, sampai sini saja saya dapat temani anda. Ingat, sertai kuis ataupun apa saja pertandingan yang kami sertai dengan cara pergi ke laman sesawang iaitu www.rtm.gov.my. Kita masih belum menang. Ingat, pencarakan fizikal, sentiasa memakai pelitup separuh muka dan kerap cuci tangan. Dan perlu diingatkan, 5 hari lagi untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi ayuh dapatkan berita-berita yang benar, tepat dan sahih hanya di saluran media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.